Sadaqallahu al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadatis salihin. Allahumma ta'alaina bi futuhil 'arifin warzuqna fahman nabiyyin برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah seperti mana cadangan kita untuk 2 kali Jumaat ini, untuk kita sama-sama muzakarah kembali berkaitan dengan puasa Ramadan. Lebih-lebih lagi perkara yang baru timbul, satu isu yang bersalahan di sudut qawaid fiqhiyah dan usul fiqh, ataupun bersalahan di sudut apa yang difirmankan oleh Allah, bersalahan juga daripada sunnah Rasulullah SAW. Mengapa? Ada ustaz yang mengajar apabila masuk imsak haram makan minum, bahkan tu dah kira masuk subuh dah. Jadi fatwa tu rupa-rupanya bila saya baca tidak ada di kalangan ulama-ulama kita terdahulu sekarang, kecuali baru muncul daripada ulama-ulama salafi wahabi. Lalu ada ustaz-ustaz yang pro, yang taksub pada mereka, lalu mengajar bersalahan dengan hadis, bersalahan dengan ayat Quran yang mereka mengatakan imsak tu dah masuk subuh. Tapi soalannya, solat dah subuh, dia tak mau pula, tunggu azan juga. Begitu. Sebab apa? Sebab dia mengambil faham secara zahir imsak tu menahan. Sebab ta'rif pada puasa tu sendiri, al-imsak menahan. Tak semestinya setiap daripada perkataan itu maksudnya sama. Begitu. Seperti mana juga hukum haram. Ada hukum haram secara mutlak, ada bersyarat. Seperti mana contoh, makan darah haram ke harus? Bangkai tapi dia bersifat mutlak ke bersyarat? Bersyarat. Sebab apa? Kalau sekiranya darurat dia boleh. Sama juga kita derma darah. Darah yang masuk kat tubuh orang tu najis, tu darah najis. Cuma di atas darurat, dia memerlukan, lalu jadilah harus. Itu haram yang bersyarat. Haram yang bersifat mutlak, tak ada syarat, memang haram sampai hari kiamat. Apa dia? Menyembah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, musyrik ke Allah, itu haram sampai hari kiamat lah. Begitu. Dan haram apa yang tak jatuh sampai dosa. Dia haram, cuma tak, orang yang melakukannya tak dosa, tak menanggung dosa. Fikir. Antaranya pergi sekolah tak pakai stokin. Pergi sekolah tak pakai stokin. Ialah kan cikgu berfatwa diwajibkan pakai stokin pergi sekolah. Siapa tak pakai haram. Gitu. Ialah lawan balik pada bahasa lah. Wajib lawannya haram. Kalau anak murid tu bijak tanya, cikgu wajib pakai, kalau tak pakai hukum apa? Lawan kepada wajib, haram. Ya, boleh, tapi dia bukan haram syar'i. Bukan haram syar'i. Kadang-kadang haram tu atas kemasyarakatan. Bahasa tu kena guna untuk takut-takut ke orang. Kalau saya lampu merah wajib berhenti. Tapi kita jalan juga. Kalau kita jalan dan tidak memudaratkan orang, tak menzalimi orang, kena hak dia untuk dia hijau dia jalan, kita pula langgar dia, dosa lah. Bukan dosa atas
kerajaan saja, dosa atas Allah Ta'ala pun sama. Tak dosa. Tak ada orang yang tak hormat lah. Ya, kalau kita nak lalu pun biar kosong, kita sorang-sorang je. Kan? Sama juga lampu hijau. Lampu hijau tu kalau belajar dengan JPJ bukan menunjukkan kita jalan. Dia kata hijau jalan bila tak ada kereta. Kalau ada kereta jangan jalan. Gitu. Contoh, ada motor, ada kereta, kita dah hijau. Tapi kalau dia nak jalan lagi, kita jangan jalan. Sebab apa? Nanti berlanggar. Kita pun kata, saya lampu hijau, saya jalan je lah. Gitu. Itu bahasa JPJ ajar. Hijau itu maksudnya jalan bila lampu kereta motor tak ada. Gitu. Tak semestinya hijau kita boleh jalan. Ya. Bila orang tu ambil kesempatan, dia ambil hak kita, itu dosa. Gitu. Tapi kita yang lawan balik, kita pula dosa nanti. Kita nak mengambil hak kita tak boleh. Sebab apa? Nanti berlanggar. Tapi itu cerita lain lah. Jumpa kita nak cerita bab imsak tadi. Kalau kita berpegang kembali balik dengan sunnah Rasulullah, ayat Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Ini antara potongan dalam ayat 187 suratul Baqarah. Allah kata, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbezaan antara benang putih dan benang hitam, iaitulah fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Ini dalil menunjukkan bahawasanya tidak ada kaitan langsung bilanya waktu itu disebut sebagai waktu imsak lalu diharamkan kita untuk makan dan minum. Sebab telah disepakati kita tidak boleh makan dan minum dengan bersahur apabila subuh dah masuk. Bila dah masuk waktu, bukannya azan. Kalau kita nak dengar azan, dengar yang radio, TV, boleh percaya sikit. Kecuali TV Era jangan percaya. Dia azan tak kena waktu. Era yang Aznil tu kan, Era kan. Dengar yang TV sudahlah, TV 1 ke TV 3 ke. Kan. Sebab jangan dekat masjid. Sebab kadang-kadang Tok Bilal dari lewat semua kan. Ya. Apa? Kalau dia azan sampai hujung azan la ilaha illallah, waktu tak masuk, dia kena ulang oleh azan. Tak ada, mungkin jam kita yang lambat. Sebab mungkin dia pakai waktu dalam bilik dia tu, ataupun dia pakai waktu radio. Kan, begitu. Ya. Dengar azan je lah. Azan lah. Kita tak perlu pakai jam kita kalau dah azan di masjid, kecuali memang dah ketara sangat salahnya. Cuma perbicaraan kita berkaitan dengan waktu imsak tadi. Sebenarnya waktu imsak ini sekadar satu disiplin agar berjaga-jaga. Sebab timbul ni imsak sebab sunnah Rasulullah juga. Sebab pernah satu hari Rasulullah bersahur dengan sahabat. Lalu sahabat yang ada pengalaman bersahur dengan Rasul, jadi di kalangan mereka yang tak sempat ada pengalaman bersahur dengan Rasulullah, bertanyalah dengan sahabat yang ada pengalaman. Lalu tanya dia, sebelum nak masuk subuh, lalu Rasulullah bersahur, agak berapa jaraknya? Lalu sahabat kata, kalau kita baca Quran lebih kurang 50 ayat. Dan 50 ayat itulah seperti mana 10 minit, 20 minit. Itulah imsak. Rupa-rupanya waktu imsak kita itulah waktu sahurnya Rasulullah SAW. Sebab Nabi menyarankan kita bersahur di akhir.
di akhir sebelum nak masuk subuh. Cuma kita diajar agar berhati-hati saja. Dikuatiri kita makan berat pada waktu imsak. Kalau kita makan nasi, mana makan yang berat, mana nak habis 10 minit tu? Ya, kalau makan kurma, minum air, boleh. Maknanya seperti mana baca Quran 50 ayat dah. Sebab ada ulama kata terpulang atau ijtihad. Kita boleh kata 10 minit, 18 minit, 20 minit, terpulang. Ini disiplin atas diri. Untuk dia berjaga-jaga agar bila dia makan dan stop makan, pastikan mungkin ada lagi 5 minit nak masuk subuh. Lepas tu kalau dia kata ada 2 minit lagi dia nak minum. Ini sebenarnya mengajar diri agar jangan makan minum azan. Ini satu dalil menunjukkan bolehnya kita disiplinkan diri kita dinamai dengan imsak tadi. Bukan menunjukkan haram tak boleh makan dan minum, cuma berjaga-jaga. Gitu. Maknanya kalau kita dah sampai pada waktu imsak, kita makanlah kadar, jangan makan berat sehingga kita khawatir dah kita perlu menghabiskannya sedangkan subuh pun dah masuk. Ataupun kalau kita nak makan, makanlah, mungkin kita tak habiskan semua sekali. Begitu. Kerana kita kena ada satu disiplin. Disiplin ni mesti ada kebijaksanaan, kepandaian dalam menseimbangkannya. Selain daripada itu, Rasulullah SAW bagi tahu, apabila Bilal bin Rabah ataupun Bilal azan, janganlah menyebabkan kamu tak makan minum. Sebab pada zaman Rasul ada 2 azan. Cuma bezanya azan pertama adalah azan daripada Bilal. Cuma bila Bilal azan belum masuk subuh. Sebab fajar ni ada 2. Satu fajar yang mana ada cahaya putih yang menyingsing, itu adalah fajar kadhib. Maka makan dan minumlah waktu tu, makna bersahur. Cuma bila mari satu fajar lagi, satu cahaya tapi dia tak pemutih, dia kemerah-merahan, dia agak gelap warnanya, itu dah masuk subuh. Waktu tu Abdullah Ummu Maktum akan azan. Dia ada 2 Bilal yang masyhur. Lalu bila saja Abdullah Ummu Maktum ini azan, jangan lagi kamu makan minum sebab subuh dah masuk. Berhentilah. Lalu sebahagian ulama' mengatakan bahawasanya kalau makanan itu di dalam mulut, keluarkan balik sebab dah masuk azan. Kecuali waktu kita makan, dia berada di kerongkong, buat turun dia. Makna melebihi kerongkong kita ke makanan tu, buat turun je dah, mana nak boleh korek dah. Gitu. Kena tanya, memang kena tanya. Ya. Kita puasa kan, kadang-kadang kita bangun memang habis punya time dah kan. Lepas tu kita bangun kita tak tengok jam dah. Kita rasa macam dah habis dah. Tapi terlampau dah harga tak makan apa, kita dah kena minum air sekali pun habis dah, tak ada macam. Ikut pada keyakinan. Keyakinan dan pengalaman. Kita jangan tengok jam, kita bangun terus minum je. Ya, tapi kita mesti ada keyakinan juga. Yakin kita bahawasanya belum masuk subuh. Lalu dengan pengalaman dia tengok sekian-sekian gelap dia. Dengan pengalaman dia tengok ni belum masuk subuh, dia pun makan minum. Dia tak makan minum air je, tak kisahlah. Jadi asalkan dia yakin belum masuk subuh. Sebab tak ada tanda-tanda orang nak dekat masjid nak baca pasal baca Quran ke, tak ada. Dia yakin, silakan. Cuma sekarang ni hukum dia pergi pada yakin. Dia tak boleh agak-agak ni mana dah masuk ke belum, dah masuk ke belum, minum je lah. Itu tak jadi. Sama kita solat, dah masuk waktu ke belum, masuk waktu ke belum, solat je lah. Tak boleh. Jadi dia nak yakin bahawa sini subuh belum masuk. Jadi silakan. Sah lah. Tengah makan nasi, air belum minum lagi, baru makan lagi. Lepas tu bawa lagi nasi, punya azan. Punya azan. Ubat belum makan lagi, air belum minum lagi. Lepas tu dah punya azan, minum juga lah ubat. Makan juga lah ubat. Tak boleh. Itu dah masuk fajar. Tapi beginilah,
Sebenarnya ulama kita masih khilaf dalam hal ini. Cuma kita ambil konsep yang paling berhati-hati. Bila azan itu maknanya masuk fajar, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata kena jelas. Cuma pada zaman Rasulullah, pada awal Islam puasa dulu, kadang-kadang seolah-olah dah masuk subuh pun Nabi dengan para sahabat pun makan minum. Sebab waktu tu untuk menentukan waktu subuh dah masuk bukan satu waktu yang suatu perkara yang mudah. Kita hari ini ada azan, kita hari ini ada jam. Pada zaman Rasulullah SAW, kadang-kadang kata sahabat, kami bersahur bersama Rasul selagi mana matahari tak naik. Gitu. Tapi waktu tu Rasulullah ada. Lalu ulama kata hukum ni khususiat. Mungkin dia berlaku pada zaman Rasul saja. Maknanya kalau Nabi makan, sahabat makan je. Begitu. Ini khas. Sebab ada lagi satu hadis yang mana Rasulullah SAW kata, iaitulah seseorang yang makan bunyi azan, tapi kita teruskan makan bagi habis. Cuma mazhab Syafi'i tak pakai hadis ni. Sebab setengah ulama kata ni khas pada zaman Rasulullah dalam mazhab Syafi'i. Cuma mazhab Hanafi pakai hadis ni. Ini satu arahan Nabi secara khusus dalam bab hukum puasa. Mazhab Nabi boleh lah. Mazhab Nabi Boleh, tapi bukan satu hukum sengaja hari-hari begitu. Sebab berlaku pada zaman Rasulullah pun, pada waktu Rasulullah hidup Nabi mengizinkan. Cuma bila Nabi mengizinkan tadi, bukan berlaku atas semua sahabat, bukan. Dia berkhususan. Lalu dalam mazhab Syafi'i dia tak pakai. Mazhab Syafi'i dia kena buang apa yang berada dalam mulut dia, kecuali dia sedang telan. Jangan dia luar, telan je lah. Ya. Cuma itulah, kalau sekiranya dah masuk waktu, kalau makan tak boleh, sama hukumnya minum pun sama tak boleh. Lalu oleh kerana itulah kita kena juga kembali balik pada imsak. Waktu untuk kita mendisiplinkan diri kita agar jangan sampai makan minum waktu dah selesai, dah habis. Begitu. Lainlah kalau sekiranya seseorang nak guna pada hadis Nabi tadi, dia lihat seperti mana belum masuk lagi subuhnya, lalu dia pun minum. Sedang dia minum, dia nak telan tu lah azan, tak perlu luah, minum saja. Ataupun sedang dia minum tu azan, minum bagi habis, lepas tu selesai adanya. Sebab dia dah tengah masuk dalam mulut kan. Ya. Sebab ini adalah orang yang bukan sifat sengaja terakhir. Macam ni, makan dah banyak dah, sekali nak minum lah, kan? Ini ditegah dah. Tapi kalau sekiranya seseorang tu bangun saja, seolah-olah detiknya sedang jalan, 5, 4, 3, kita pun tuang minum, 1 azan. Waktu tu lah air mengalir masuk, silakan. Dia tidak sengaja dalam adalah hal tu, seolah-olah dia rasa ada 5 minit lagi ke. Benda-benda tu tak laku kat kita. Kadang-kadang anak-anak muda macam ni, saja-saja buat makan kan. Dia dah sampai juga satu peringkat yang dia rasa memang dia tak dengar azan, dan dia kata tak sahur, belum masuk subuh, agak 5 minit lagi. Dia pun minum. Tunggu. Bukan azan, jadi komat dah. Maknanya dah 5 minit tadi dah. Jadi dia tak keyakinan dia subuh tak masuk. Jadi puasanya sah. Yang tidak sah sengaja saja. Sebab ayat Quran tu dah sebut. Sebab bila turun ayat tu sehingga jelaslah benang putih dengan benang hitam. Lalu sahabat Rasulullah malam-malam sebelum tidur, diikat kat kaki dia 2 benang, satu hitam, satu putih. Bila dia bangun, dia tengoklah, sebab nak jelas. Maknanya benang putih, benang hitam menunjukkan bahawasanya mana masih dalam boleh bersahur, mana yang dah masuk subuh. Sebab waktu subuh ni, kira di langit sana ada satu fajar yang menyingsing, yang mana dia menunjukkan siang hari. Begitu. Jadi mata seseorang, kalau sekiranya dia tak nampak benang yang putih, ini menunjukkan waktu boleh makan. Tapi kalau dia tengok, dah nampak dah benang putih tadi, lalu akhirnya ini dah selesai. Sebab apa? Benang yang hitam pun boleh nampak, maknanya dah masuk subuh.
Rupanya bukan kaedah gitu, salah. Dia pun mari cerita kat Rasulullah SAW. Nabi pun tak sangka pula sahabat faham ayat Quran pakai akal. Bukan maksud benang hitam benang putih kena ambil benang tadi. Bukan. Allah nak masukkan sehingga jelas, yaknilah waktu malam dan waktu siang. Itu pasal telah disepakati subuh tu fajar adalah waktu siang. Cuma mengapa kita nampak dia gelap lagi? Disebabkan matahari tak naik, tapi sedang bergerak nak naik. Begitu. Bila dia naik, apalah subuh tadi. Jadi kita kena tahu fajar itu siang. Lalu bila masuk siang hari, mana boleh lagi nak kita bersahur. Sebab Nabi pun sebut bersahur waktu malam. Malam menunjukkan sebelum pada fajar itu sendiri. Jadi menunjukkan bahawasanya imsak walaupun mungkin satu bahasa yang baru hari ini diajar, cuma dia tidak bersarah di sudut syariah dan juga qawaid fiqhiyah itu sendiri. Sebab dia mengingatkan, kita kena tahu sesuatu yang boleh ingat untuk beribadah, dia diharuskan benda itu diguna pakai. Silakan. Contoh jam, dia diharuskan untuk menggerakkan kita untuk bangun, dia diharuskan. Tapi perkara itu benda ni baru. Benda ni baru. Pada zaman Rasul mana ada. Lalu ini nak menolak di kalangan puak-puak yang Wahabi tadi, nak membida'ahkan perkara-perkara baru ni. Lalu cuba tanya awak bangun pakai jam, awak pakai juga, itu pun bida'ah juga. Kalau jam pun tak boleh pakai ada bida'ah, nescaya yang lain-lain pun sama. Sesuatu nak mengingatkan semua akan jadi bida'ah. Kalau Nabi tak buat ke itu. Semua macam maulid Nabi kita buat untuk mengingatkan saja. Lalu mengingatkan di sini tidaklah menjadi satu perkara dilarang dalam Islam, sebab membantu mengingat. Macam jam, membantu mengingat jam sekarang pukul berapa. Sebab kita tak mampu untuk keluar tengok matahari, mana nak tahu. Jam masuk Zohor ke belum, tengok agak ngada-ngada. Dah azan 5 minit nak tengok lagi, masuk ke belum. Aku tak percaya azan-azan ni. Begitu. Sebab apa? Sebab tu bila tengok jam, jam ni kan bida'ah, jadi dah ada satu hukum dah. Di Masjidil Haram pun pakai time jam juga. Lalu dia nak membida'ahkan imsak. Lalu sama juga macam pakai jam, iklan-iklan, itu semua akan jadi bida'ah. Iklan jalan raya untuk mengingatkan. Pada zaman Rasulullah mana ada iklan-iklan gitu. Lalu satu poin dia pun dah gagal dah untuk mengujar kita. Jadi menunjukkan bahawasanya imsak bukan waktu diharamkan untuk berpuasa. Bahkan kata Imam Ibn Kathir, dia rukhsah. Maknanya kita dah makan, kita dah bersahur pada hujung-hujung tu, cuma bila 10 minit nak masuk subuh, rukhsah. Hukum dia rukhsah, maknanya bersahur sebelum imsak kita ambil 10 minit dah. Maknanya sebelum masuk 10 minit imsak ni, sebelum nak masuk subuh 10 minit lagi, kita dah makan minum, itu sunnah. Itu sunnah dalam sahur. Cuma bila dah masuk imsak, dia rukhsah. Terpulang, nak makan lagi pun boleh, nak minum lagi pun boleh, ataupun nak tahan diri kita. Waktu tu kita nak solat ke, kena nak zikir ke, silakan. Silakan. Ya. Pukul berapa? Nabi sebenarnya Nabi pernah sebut perbezaan kita Islam yang bersahur beza dengan orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi tak mau bersahur, dia makan malam. Itu biasa kita mesti bersahur untuk membezakan dengan cara orang Yahudi. Sebab orang Yahudi sepatutnya dia juga kena sahur dan solat pada waktu subuh, tapi dia orang pun tak bangun. Lalu kalau mereka bersahur, memang tak mau bangun besok tu, siapa nak bangun gelap-gelap nak bersahur? Orang Yahudi punya perangai memang macam tu. Tu yang Nabi Musa minta, Rasulullah minta dah kurang. Walaupun dah 5 pun suruh minta kurang, sebab umat dia tak mampu. Sebab daripada 5 waktu tu termasuk subuh tu sendiri, umat Nabi Musa tak boleh nak buat. Lalu akhirnya mereka tak mau sahur. Kecuali kita tak sengaja, lain lah. Jangan sampai tak niat. Sebab Nabi kata bersahurlah kamu, sebab bersahur itu mempunyai barakahnya.
Lebih-lebih lagi kita sahur hujung-hujung waktu tu sendiri. Lagi 5 minit. Mana kita dah makan minum ada sahur, cuma sampai 5 minit sebelum nak subuh, waktu tu kita minum, selesaikannya. Maknanya agak lebih berdisiplin. Itulah cara Rasulullah SAW. Jadi jangan, walaupun kita dah makan waktu malam sekalipun, tak apa. Sebab besok mungkin kita sahur, kita tak payah makan berat sebab kita dah makan malam tu. Cuma kita kena tahu, dalam masa 6 jam apa yang kita makan, dia dah proses. Nanti dia buang pagi-pagi, nanti perut akan kosong balik. Dia akan buang bersama yang baru kita masukkan yang subuh tadi. Gitu. Lalu akhirnya, kalau sekiranya kita nak barakah atas sahur atau apa yang kita makan, pastikan kita makan, jangan, maknanya ada waktu yang makanan tu boleh disimpan dalam perut. Oleh kerana itu dia ada kekuatan. Kalau dia dah buang, biar dia buang sebelum kita maknanya betul, buang, lepas tu makan yang baru untuk tahan yang siang besok ni. Oh tidak, kalau tidak dia ikut sekali. Dia ikut sekali je. Tu pasal orang tu akan berlapar. Tu yang Nabi sebut, bersahurlah kamu sebab sahur ada barakah. Sebab kita makan tengah malam tu, nanti besok tu dia buang, perut akan kosong. Kalau kita dah buang, lepas tu baru masuk makanan yang baru, nescaya dia mengambil proses-proses. Tengah hari baru dia nak buang ke, mungkin dia tak buang untuk semua sebab dia masih proses. Begitu. Jadi rugi. Lainlah kalau dia simpan gitu. Itu pasal kena sahur. Jangan niat sampai besok tak nak sahur, malam-malam ni makan banyak-banyak lah. Tak mesti dia sahur walaupun hanya segelas ataupun seteguk air, Nabi kata. Sebab budak-budak ada perangai macam tu. Bila mari ke pagi siang ni, dia pun misal dah tak sahur semalam, tengok dah lapar. Misal saya cakap ni budak umur 20 tahun ni. Gitu. Kita budak anak-anak warna makanan tak boleh ingat. Waktu saya belajar tahfiz pun saya tengok, kenapa budak-budak tahfiz ni berat nak bersahur. Pada sahur ni sunnah Nabi, sunnah yang sah. Kita pun makan sebab ni sunnah Nabi. Jangan pandang sedap tak sedap. Sebab setiap kali sahur, orang kantin selalu masak sambal sotong. Pagi-pagi budak-budak tu tengok tak makan. Banyaklah lebih-lebihnya. Kan? Budak-budak dia berat sikit nak makan nasi lauk-lauk ni. Tu pasal bagi dia roti ke apa ke kan. Jadi sahur tu penting. Kalau dia tak mau makan sekalipun, ambil sunnah yang kurma. Kalau yang lain tak mau masuk, kurma memadai. Sebab kalau dia makan, biar satu jumlah yang memberi kekuatan dia untuk siang hari. Kalau Rasulullah makan 3 biji, kita makan 9 biji. Cuma kalau tubuh kita memadai 3 biji, selesai. Sebiji pun dah. Itu dah macam 3 biji, 4 biji dah tu. Paling kurang 3 biji kurma untuk kita. Cuma kalau kita dah makan kurma besar tu, sebiji dah memadai dah tu. Sebab dia mewakili 4-5 biji juga tu. Kan? Kalau kita nak berselera, minum air dulu. Bila lidah kita dah basah, perasa dia mari balik, manis dia semua, baru makan. Begitu. Memang dah terus nak makan, memang tak ada, dia tak rasa tu semua. Dia tidur kan. Nak mengambil masa nak pulihkan rasa dia balik tu. Jadi sekali isi dia pun boleh. Sebab selalunya pada zaman Rasul, dia pecah-pecahkan dulu. Dia bukan rendam saja begitu, dia pecahkan. Dia bawa keluar biji dia, dia rendam. Lepas tu besok tu minum je lah. Lepas tu makanlah isi dia sekali. Tak apa, nak blender ke, dia nak masak kurma, buat
buat jus ke, bagus tu. Jimat, tak payah apa boda tu. Dan yang ni lagi jimat kan. Berapa singgit agaknya kos kita buat tu untuk sekali minum, agak tak sampai. Maknanya jus kita buat sendiri kan. Kurma masuk dalam situ, timun ke tapi nak kena blender lah. Seseorang yang amal makan timun Jepun selama 2 bulan akan turun 10 kilo badan dia. Timun Jepun. Tapi timun Jepun tu tanam sini juga. Ya, betul. Ya. Dah, dia tidak buat jus, dia makan itu. Makan itu je, tak apa Ustaz. Boleh. Memang nak ada banyak lah. Kalau ikut pengalaman orang tu nak turun sampai 20 kilo, memang kena banyak makan. Tak, kita tak boleh nak tentukan sehari berapa biji. Cuma kita tahu kita makan agak banyak. Saya rasa mungkin sampai 10 biji ke. Betul. Sebab apa? Bila dia dah makan timun tu, dia tak ambil makanan lain. Dan dia tak amal makan nasi, mi ke mihun, dia tak amal. Turun 2 bulan saja. Bukan saja turun berat badan dia, turun darah tinggi kalau ada. Ataupun kalau kita rajin, sekali kita minum 1 gelas tu, kita dah campur siap. Kita masuk kurma, kita masuk madu, kita masuk timun, masuk carrot, masuk pedri, seleri, apa tu, daun pudina, misi minum. Itu waktu untuk pagi. Waktu pula yang lunch punya tengah hari ni, dia masuk yang ni pula jus dia. Dia hanya makan jus saja. Ya? Boleh. Bukan, itu buah Nabi makan. Ni yang saya sebut ni yang macam timun, carrot, yang tu berapa 10 dan 1 pun tak apa. Tapi kalau yang jenis yang sunnah Nabi, kalau kurma jangan campur kismis. Lagi satu kurma yang masak jangan campur, yang tak masak tak mau. Kalau kita makan kurma, makan kalau kita ambil yang utok yang jenis basah lembut tu, makan yang tu, jangan ambil kerak-kerik rambut tak mau, dia tak mau campur. Begitu juga dalam satu bekas tu pun jangan campur. Tu Nabi ajar. Itu pasal orang yang jual-jual tu bukan sunnah, tu dah 10-20 dalam satu. Kalau kurma macam jenis kurma, kalau kismis macam jenis kismis, itu tak jadi sunnah. Sama juga macam orang bekam sampai 10 bekam sekali bekam, itu bukan bekam sunnah. Ya, bekam sunnah 1-2. Lepas tu besok lusa 1-2, bukan sekali 10. 10 tu tebal masuk poketnya. 1 cup tu RM10 kan, apa tu. Dia suruh kita buat banyak. Padahal bekam sunnah ni 1 kat leher sini, esok kat kiri pula, ataupun dia 2 kat belakang pada sini, bawah kat ni. Itulah sunnah Rasulullah. Itu bukan sunnah. Tentu orang yang buat hijamah tu tak belajar sunnah betul dalam hijamah berbekam. Dia sekadar nak orang sekali datang RM80 ada bayar, banyak ni kap dia. Sebab darah hanya mengeluarkan bila dia dah cucuk, kawasan darah kotor akan keluar. Cuma bila banyak-banyak dia cucuk,
nanti darah yang elok pun akan keluar, dia akan menyebabkan dia sakit. Salah satu sakit jangkitan. Itu pasal ada orang tersalah dia bekam. Tempat dia bekam tu jangkit ada jangkitan. Sebab dia punya, bukan kata hormon ataupun dalam antibody yang elok dah keluar. Bila dia keluar, lalu yang mari yang jenis penyakit dia tak boleh lawan. Akhirnya tempat dia bekam tu jadi apa? Ya betul. Semua kes bukan satu dua yang kena penyakit tu. Semua sebab kes bekam banyak-banyak. Tu pasal kalau bekam satu dua, dia punya kesan dia tak lama. Dalam 2 hari dia hilang. Tapi kalau bekam lama-lama tu, kadang seminggu pun hilang, kadang tak hilang ni seminggu. Macam tu. Jadi begitu juga petang malam dia minum jus. Nanti dia akan rasa badan dia sangat ringan. Sangat-sangat ringan. Berat badan, darah tinggi, kecil manis, gula naik, turun. Dan dia jangan fikir sedap tak sedap. Dia kena bawa masuk dia. Kalau dia fikir sedap, tak sedap, dia tak masuk lah. Ustaz, timun tu kalau kita campur dengan timun ni tak jadi. Tak ada, dia satu jenis tu saja. Tak perlu campur-campur. Timun kita kan gemuk sikit. Tak. Dia nak timun yang panjang. Jemput tu dia. Dekat Arab kan pakai timun tu, kadang-kadang dia buat timun jeruk tu kan. Dia lagi kecil lagi bagus. Makan dengan tuang basuh kulit-kulit tu makan. Tak makan sekali kulit-kulit tu semua. Start hari ni kan. Tapi syaratnya mesti 40 ke bawah usia. Boleh cubalah, cuba. Kan? Ustaz, kalau yang baru kita dah dia nak buat, Ustaz janganlah cerita. Ya. Dia tak apa. Kami nak sihat. Ya. Seperti mana juga di Rasulullah SAW beritahu, jangan sekali-kali kamu berhenti dari sahur kerana azan Bilal, dan jangan pula kerana fajar yang memanjang, tetapi fajar itu adalah sinar yang melebar ke ufuk timur. Maknanya fajar ada dua. Waktu azan, Bilal azan, itu seolah-olah tak jauh daripada imsak tu sendiri. Lalu Nabi kata bersahur lah. Lalu ni nak membatalkan hujah yang kata imsak ni haram dan tak boleh sahur, bahkan itulah masuk waktu subuh dah. Ya. Tak ada. Kita bukan di buat kita lah. Tapi di luar maksudnya Orang Arab. orang Arab. Kadang-kadang orang Arab tak buat, bukan Arab ni ke? Azan, Ustaz kan tadi minum. Tidak. Dia minum sekali minum je lah. Tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Sepakat semua. Jangan sepakat. Sebab ada ayat Quran. Macam mana kan Allah kata sehinggalah sampai kepada sahur tu, mana selesai apabila terbit fajar. Terbit fajar tu Allahu Akbar, makna kita azan subuh. Lalu waktu itulah Nabi kata jangan makan, sebab Nabi hanya perintah sahabat, Nabi perintah sahabat bersahur waktu azan Bilal. Tapi Abdullah Mumatum bila azan, kamu kena berhenti, jangan makan. Itu jadi haram. Sebab apa? Dah masuk subuh. Lalu orang tu minum, masuknya azan tadi, maknanya ini menunjukkan perbuatan itulah yang diharamkan daripada makan dan minum. Cuma saya khawatir sebab di Mekah azan 2 kali. Ya. Ramadan ke? Ya. Saya tak tahu kalau ada mazhab lain daripada yang 4 dah saya rasa. Bukan mazhab kita yang 4 ni lah. Kita pun tak tahu mazhab apa yang amal macam tu. Mana ada sunnah Nabi begini,
Sebab berkaitan dengan syariah ataupun syariat Islam, dia memerlukan dalil yang kuat. Contoh, disunatkan apabila dengar azan minum, kita memerlukan dalil itu. Cuma tidak ada dalil mengingkar Rasulullah jangan minum apabila dah masuknya fajar. Lalu kita pakai dalil itu. Kita tak tahu hadis mana yang dipakai. Sebelum subuh tak mau minum, dah tengah azan tu dia nak minum. Itu. Ustaz, lepas tu yang sahur. Nak tanya sikit. Kalau kita buka puasa, dia azan ni kita boleh kita tunggu habis. Dah kumpul lagi kita nak makruh kalau tunggu habis azan mau nak makan. Ya betul. Maknanya mula azan maka terus makan. Kemudian pula kalau sekiranya kita khuatir azan di masjid surau lambat, lalu kita ikut time radio ke TV ke, terus buka puasa. Jangan tunggu juga di masjid ni. Gitu. Jangan tunggu azan jugalah, tunggu pada waktunya balik. Makna jangan tunggu azan secara langsung di masjid surau ni, sebab mungkin mereka terlewat. Gitu. Bukan kadang-kadang lewat 5 minit. Lalu kita makan kita lah. Dan jangan tunggu habis azan, sebab Nabi melarang. Nabi baca doa untuk puasa tak bagi dua tau. Yang pertama yang ada yang azim, yang kedua Allah malaikat sempurna kan. Itu sebenarnya ada setengah kan masa kita nak mula makan semua tu kita baca yang ada yang azim. Lepas pada tu dah kita berbuka baru kita baca Allah malaikat sempurna. Mana itu? Atau boleh dua sekali baca? Dua-dua pun boleh. Tapi memang betul salah satu sunnah Allahumma lakusuntu itu baca setelah dah minum ataupun suapan pertama. Gitu. Yang sebelum tu kita baca Allahumma barik lana seperti mana biasa. Cuma ada satu lagi doa Rasulullah baca. Itu. Yang azim. Ada hantar dalam ni ke WhatsApp ni kan? Ada kan? Jom saya tengok. Oh ni doa lain. Oh Robitah ya. Yalah memang betul tu. Cuma beginilah, oleh kerana kita khuatir kita tak membaca Allah malakusuntu, itu disebabkan disibukkan makan dan minum. Lalu bacalah sebelum. Tapi kalau kita boleh baca setelah makanan pertama masuk, lepas tu makan lagi, tak payah berhenti. Cuma bacaan doa tu berlaku di situ. Allahumma barik lana, kita baca sewaktu hidangan sedang dibawa, diletak. Lalu bila kita suap ke dalam mulut, bismillah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dan satu doa lagi, telah hilang yang haus. Ada saya lupa doa di sudut bahasa Arab dia. Itu kan? Itu. Ya, betul. Sebab Rasulullah tu sendiri, apabila Nabi dia makan, suapan pertama dia ada doa zikir dia, suapan kedua ada doa zikir dia. Setiap suapan Nabi 1, 2, 3 tu ada. Gitu. Kadang Nabi makan, suapan kedua dia alhamdulillah dah, suapan ketiga dia subhanallah. Gitu. Jadi kita boleh baca sebelum pun boleh, kita baca setelah pun boleh. Kalau sekiranya kita nak baca setelah pun boleh juga. Ada juga ulama-ulama kata bahawasanya sebab kalau kita berbuka puasa dengan makan dan minum yang tidak berat, selesai barulah kita baca Allah malakusuntu, selesai habis makan. Gitu. Cuma makan yang tak berat. Sebab kalau makan berat Allah malakusuntu, dia akan lupa sampai hari kiamat dah. Dia tak akan baca dah, dia lupa dah. Sebab dia dah panjang lama kan. Sebab Allah malakusuntu dia madiyah, telah berlaku. Gitu. Aku, ya Allah, sesungguhnya aku telah berpuasa. Gitu. Lalu maknanya kita lepas kita makanlah baca doa ni. Gitu kan.
Lagi apa nak tanya? Kena tanya. Saya akan pergi pada perbahasan atas pertanyaan. Ya.